Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadiahkan Al-Fatihah junjung besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, kedua ibu bapa kita dan semua umat Islam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kursi masjid, Tuan Imam, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat kita meneruskan kuliah kita. Malam tadi tuan-tuan pun sibuk nampaknya. Saya pun sibuk juga malam tadi tuan-tuan. Malam tadi di sini buat Maulid ni, Maulid ni. Saya hol. Dijemput semalam kebetulan. Takdir. Kita buat program Semarak Zikir Perdana. Adalah 3,000 juga orang datang. Sikit lah. Agaknya kalau tak ramai lagi tu banyak pula program yang lain-lain. Kita baca muka surat 461. 10 golongan kekasih iblis dan 20 yang menjadi musuhnya. Kita tengok sampai mana tuan-tuan 10 golongan kekasih iblis. Iblis ni tuan-tuan makhluk yang baik tu, asal dia. Tuan-tuan pun tahu kan. Tetapi dia ni akhirnya dilaknat. Dan yang dilaknat ni kemudiannya ada 10 kekasih. So kita tengok diri kita masuk tuan, auzubillah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin li iblis alaihi la'nat. Pada satu hari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bercakap kepada iblis yang dilaknat, kam ahibbauka min ummati, berapa jumlah kekasih-kekasih engkau dalam kalangan umat aku ni. Umat aku ni maknanya kita semua ni lah. Qala, kata iblis, asyratu nafar, 10 kumpulan. Awwaluhum al-imamul jair, yang pertama sekali pemimpin yang zalim. Tapi tuan-tuan sibuk nak jadi pemimpin kan. Ranking nombor 1 kekasih iblis adalah pemimpin yang zalim. Zalim pun tuan-tuan tahulah takrif dia, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contohnya hak orang lah, hak kita. Tapi kita ambil hak orang, kita jadikan hak kita. Contohnya. Ataupun hak orang ni patut kita beri daripada kita tak bagi. Itu pun zalim juga. Ataupun melakukan sesuatu tindakan yang tidak adil kepada mereka, kepada rakyat atau orang yang dipimpinnya, itu pun zalim juga. Jadi pemimpin ni antara yang menjadi rakan iblis yang utama. Dipanggil dalam bahasa moden, manajemen modennya ialah dipanggil rakan strategik utama. Kan? Termasuklah pengarah jabatan agama. Tuan-tuan jangan fikir orang lain, termasuklah pengarah jabatan agama. Salah cara, jadi geng iblis. Sebab itu nak buat tindakan tu dengan nasihat, dengan musyawarah, dengan ilmu, dengan istikharah. Cumanya kadang-kadang tuan-tuan sebagai pemimpin ni biasalah, bila kita buat sesuatu tindakan, satu keputusan, seseorang pemimpin itu dia terbang tinggi sikit. Maknanya
keputusan dia dibuat melihat dalam aras katalah 30,000 kaki. Jadi dia nampaklah kat sini ada, sini ada, sini ada masalah, sini ada masalah. So macam mana nak selesaikan ni? Ya. Sedangkan dia punya kemampuan terhad, maka dia pun pilih satu keputusan, satu penyelesaian secara musyawarah, kan? Untuk kalau dibuat 10 masalah ni 7 selesai, 3 tak selesai, maka kumpulan ataupun orang yang terbabit dengan 3 masalah yang tak selesai tu akan marah lah kan. Itu bukan mana tak adil. Itu bukan mana tak adil, tuan-tuan. Belum dapat buat lagi. Dia ni masalah dia ialah sepatutnya boleh buat, tapi dia tak buat. Okey, boleh faham tuan? Saya tahulah, saya di pengarah macam tu, tak ada timbalan mufti lagi. Kita ada sumber yang terhad, kemampuan yang terhad, masalah ada 10. Nak selesai 10 memang taklah. Tak mampu kita, tuan. Contohnya Masjid Surau minta penyelenggaraan masjid ataupun surau. Surau ada 1,200, masjid ada 304, Kaminsun mungkin 310. Dia punya bumbung semua dah gahai. Itu tak gahai, tuan. Bumbung tu kalau tiup ke bawah langsung bocor, tuan. Yang ni cantik lah bumbung dia. Kalau tuan-tuan pergi masjid kampung lah, tuan-tuan, begitu juga dia punya wiring dia. Dia ada masalah bumbung, masalah wiring, masalah tandas, masalah kapet, ada mana tu, macam-macam. Daripada 310 tadi, campur 1,200 surau, campur tanah kubur yang dot banglo dalam tanah, campur bangunan sekolah, campur bangunan pejabat, peruntukannya katalah 1 juta. Katalah 1 juta untuk semua tu penyelenggaraan tu. Apa nak buat, tuan-tuan? Pertama, kita kena pilih masjid mana yang paling kritikal, betul tak? Okey? Daripada 310 tadi, kita dapati ada 50 paling kritikal. Surau ada 30 paling kritikal. Tuan-tuan. Kemudian daripada 50 masjid yang kritikal tadi, antara atap, wiring, jamban, kapet, mana nak dulu? Kan? Kita pun fikir-fikir duit secok-et, kan? Kita tukar bumbung dululah. Kan? Tukar bumbung. Marah masjid tu. Lain minta, lain baru ya. Di doa, ya Allah tuanku, pendek kalau umur pengarah. Kalau pendek kan, tuan. Itu kalau mati jap lagi memang makbul lah doa orang tu. Faham tak maksud saya tu? Rupa bukan senang jadi pengarah, tuan. Elok saya berhenti, tuan. Ya, fikir-fikir balik berhenti. Ikut letup syahadat kalau gila senang kan. Tapi orang tak faham kan? Tak faham. Itu bukan makna tidak berlaku adil. Dia yang zalim ni, tuan-tuan, dia menghalang-menghalang yang tak sepatutnya, membuang-membuang yang tak sepatutnya, melakukan sesuatu perkara yang tak sepatutnya. Zalim ni selalunya punca ialah kerana tak ada musyawarah, satu, ataupun orang yang dia musyawarahkan zalim-zalim belaka. Memang otak zalim. Ada 10 orang otak zalim, tuan. Memang zalim lah keputusan dia. Jadi tuan-tuan nak babut-babut lah. Saya tak nak. Awwaluhum al-imamul jair. Yang pertama menjadi kekasih iblis adalah raja yang zalim. Yang kedua, wal mutakabbir. Nauzubillah. Iaitu orang yang takabbur. Itu selalunya kalau jadi imam ni takabur tu ada datang, tuan, mesti datang punya. Walaupun tak cerdik, tuan-tuan. Tak boleh nak cakap lebih, tuan. Walaupun tak cerdik, takabur juga. Sebab dia tak cerdik, dia takabur. Dia tengok ada orang cerdik kan. Macam kes apa, tuan-tuan pernah dengarkan kes kan? Kes Temasek, raja lawan budak. Kes tolak. Ingat, tuan-tuan? Kita sekarang ni kena pakai bahasa undang-undang, tuan. Kan, kalau kita buka sejarah lama, kes raja lawan budak cerdik dalam hal todak.
Kan cerita lama kan. Apabila termasik tu dilanggar todak, ikan todak ni memang betul tuan-tuan. Kalau saya tengok dalam TikTok tu kan, kalau dia melompek naik atas kapal orang tu kan, salah cara. Kalau setara tuan-tuan ni tahan lama ni, kalau setara saya tahu masuk dalam laut tuan-tuan. Di todak gitu kan, jadi macam apa? Menjadi macam sati tu masuk dalam laut. Tengok main tuan-tuan ikan todak ni. Dia jangan fikir todak kecil-kecil tuan-tuan tengok pasar tu. Itu kan apa nama tu macam todak juga. Itu tak berbaloi ni, todak yang besar tuan-tuan. Jadi huru-hara lah orang termasik pada ketika itu. Walaupun ramai pemimpin-pemimpin yang ada tuan-tuan di peringkat pengurusan, tak jumpa taufik lah, tak dapat taufik. Macam mana nak selesaikan masalah tu? Ada budak pula cerdik seorang. Dia kata, jumpa kat tuanku, beritahu nanti kita ambil batang pisang, banyak-banyak tanam tepi pantai. Kok pisang tu letak tepi pantai banyak-banyak. Kan? Akhirnya betul. Bila todak langgar je pisang, sangkut dia punya todak, bunuh. Kan? Jadi selesai tak masalah masyarakat? Selesai. Kan? Tapi apa jadi lepas tu? Ada tukang bisik ni. Tuanku, cerdik warna budak ni. Ni dangerous. Masa tu orang termasik dah pandai dah tu. Kalau tuanku biar ni Kang, habis kita. Tuanku habis, patik habis. Itu kan? Ada macam tu. Sebenarnya dengan bandia habis. Tapi dimula kat tuanku dulu. Ini perangai orang pelasit macam tu kan. Parah agak cakap ni tuan. Tapi macam itulah. Akhir apa berlaku tuan? Timbul sifat takabur. Kan ke better raja. Kan mana boleh. Better setuju dengan sihat tuan Abu. Dibunuh budak tu. Keluar penyakit keluar, bunuh orang. Lepas tu apa jadi termasik? Tuan? Sampai sekarang lopeh kat orang. Kalau tuan-tuan faham lah, tak faham payah lah. Faham lah kan? Kalau takkan saya syarah panjang lagi kan. Jadi sifat takabur ni, dia adalah pakaian Allah Ta'ala. Jangan dipakai. Tak layak bagi kita nak pakai. Yang boleh takabur Allah Ta'ala je. Sebab Allah Ta'ala yang provide semua ni. Kan? Allah Ta'ala ni provider kan. Dia yang menyiapkan semua ni. Tak ada satu pun tuan-tuan yang kita siapkan. Melainkan disiapkan oleh Allah Ta'ala. Hatta umur kita, rezeki kita, bahagia, tak bahagia kita, semua Allah Ta'ala siapkan. Kadang-kadang kita ni beriyo lah ngondang rezeki masa depan kan. Tengok Allah Ta'ala tak siapkan stok, habis tuan. Ramai macam tu. Ada orang tu dia risau sangat rezeki masa depan dia tak ada. Tengok-tengok tuan-tuan, 2 tahun ni dia ada orang kaya. Lambut-lambut nampak omeh. Lambut-lambut nampak omeh. Kan? Mana tahu tuan. Ramai yang kaya sonyap ni. Sonyap, lambut-lambut ke rumah ada omeh. Siapa yang beritahu orang ni. Sikit-sikit dia buat ni. Ya tuan-tuan. Negeri Sembilan ni banyak ni. Kan? Bumi wali mana Allah Ta'ala biar. Banyak sebenarnya tu. Tapi Allah Ta'ala sembunyi. Seorang Negeri Sembilan dah kurang zikir kan? Kurang zikir. Orang Negeri Sembilan dah temeng lah. Temeng tu temeng. Orang Negeri Sembilan dah act. Dia punya takabur tu dah tinggi. Sebab apa dia takabur tuan? Jalan dah besar-besar. Jalan dah besar-besar. Rumah dah cantik-cantik. Kan? Kemudahan dah banyak. Ingat Allah Ta'ala heran. Lagi kita terkabur, lagi dipenyek gitu tuan. Nanti jadi macam ni. Ya, asyik baik ada ni. Kan? Tapi semalam alhamdulillah buat majlis zikir semalam tu ada 3,000 orang amal lempah masjid tu. Kan? Alhamdulillah, subhanallah. Rupanya orang Melayu ni senang ajak berunding tuan. Kan? Senang ajak berunding. Okey. Jadi sifat takabur ni tuan-tuan satu daripada dosa batin. Yang menjadikan takabur itu sebagai perkara yang paling penting untuk iblis. Yang dia kena buang daripada syurga ni, dilaknat ni sebab takabur. Iblis tu. Sebab tu apabila sifat takabur kita keluar, dia kata ni geng. Sama.
Iblis ni terkabur dia kata Allah Ta'ala Esa. Dia tak kata dua. Tetapi dia menyampah sangat dengan Adam tu. Sebab Allah Ta'ala angkat dia menjadi khalifah. Dulu saya ada cerita kan, dalam kitab Durrul Mansur, tafsir, apabila mentafsirkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sebab di muka bumi kita ni dulu telah ada makhluk yang Allah siapkan dekat sini. Diberikan dia itu peluang untuk mentadbir dunia. Namanya jin. Jin. Tapi akhirnya jin ni menumpah darah. Dia membunuh kerja. Macam mana jin membunuh, tuan-tuan belajar dengan orang yang pandai. Saya tak pandai bab jin-jin ni. Akhirnya berbondong-bondong tentera malaikat memerangi kumpulan jin yang ada ni. Tak ada yang menang. Tak ada menang. Satu pelatun pergi, tak ada yang menang. Akhirnya satu kumpulan tentera malaikat diketuai oleh ni iblis. Perang. Akhirnya berjayalah mereka mengalahkan jin. Maka tuan-tuan, dalam kitab tafsir tersebut berseleraklah jin ni. Ada yang masuk hutan, ada yang pergi ke laut. Sebab tu supaya hutan nasi kena suruh ni. Manusia ni kan masuk hutan hilang. Lepas tu orang kata kena suruh tu. Itu khurafat. Dia ada. Ya kau belum kena lagi, cuba kau kena suruh kan. Nampak macam tu macam ni panggil orang kan. Orang tak tahu kan. Lekor menyuluh tak jumpa. Padahal betul-betul pelindung kan. Dan sini. Tak nampak tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak ni? Nampak muka tak percaya. Yalah, zaman saintifik kan. Ngadu. Memang ada alam tu pun. Bila dia dah kalahkan tu, dah bertebaran iblis ni apa semua tuan, yang cacat-cacat, yang lari-lari kan. Tiba-tiba Allah Ta'ala muliakan ada satu replika disiap punya dah siap, belum masuk roh lagi. Dia bersiap punya replika tu, dia nak lain yang jadi khalifah. What the heck, kata budak orang sekarang. Apa hal? Kan Eden ni betul-betul mui, nampak tak takabur. Lepun dia buat daripada apa? Dia buat daripada tanah. Eden ni daripada api. Nampak tuan? Boleh tuan? Tu mula nak bangih tuan. Takabur mereka iblis tu kan. Akhirnya bila ada sifat takabur ni, makna kita besar diri dan menghina yang lain. Apabila Allah Ta'ala suruh sujud saja, nampak tu, kat situ pun ya, maka hilanglah dia wahdaniyah Allah Ta'ala tadi. Dia wahdaniyah Allah Ta'ala, bahasa dia betul, ungkapan dia betul, keyakinan dia betul. Tetapi tuan, bila ada sifat takabur ni, akhir tuan lupa Allah Ta'ala, ingat diri sendiri. Akhir Allah Ta'ala suruh sujud pada Nabi Adam, apa jadi? Aba wastakbara. Tu kan? Enggan dan dia takabur. Takabur kenapa? Dia besarkan diri dia hina Adam ni. Itu hina lah tuan-tuan. Tu dia kan. Kalau ni 9 lah. Tu dia. Habis lah tuan. Itu nak hina orang lah tu. Dah pun sifat takabur keluar. Akhirnya Allah SWT melanat iblis, keluar daripada syurga, dilanat oleh Allah Ta'ala iblis kan. Kemudian tercampaklah iblis tu, dilaknatlah, maka kekallah dia nanti di dalam neraka, wa'iyyazubillah. Itu pun iblis ada try nak bertaubat tuan, tapi tak dapat kan. Okey, jadi tuan-tuan, saya hadir juga program maulid-maulid ni. Itu ada Jain sekali lagi buat program maulid muslimat berselawat di Seri Senayan. Itu pun ramai juga, dalam 4,000 orang juga. Jadi dah ramai-ramai macam tu, tentulah ada ketidaksempurnaan kan, ramai. Mula lah tu, dan bayar tapi tak dapat duduk.
Sedangkan program kita tu membesarkan Nabi. Dia first thing first, kata orang putih, ialah apabila kita ni tuan-tuan berhadapan dengan majlis-majlis memuliakan Rasulullah SAW, diri kita tu buang dulu. Sifat diri kita tu buang dulu. Tu kata Sahal apa? Seandainya seseorang itu tidak melihat kewilayahan Rasul dalam semua hal ehwal hidup dia, dan dia tidak menjadikan diri itu milik Rasulullah SAW, maka dia belum dapat lagi halawatul iman. Belum dapat lagi halawat iman, kemanisan iman. Ini madi Rasulullah ni, sallallahu ala Muhammad, tak dapat bunga tolu tu, balik. Eden senior citizen tu ke Jibui ni tu. Macam mana dan tak dapat, balik mengajuk. Betul kan? Iya. Tuan-tuan bayangkan pengenal yang tanggamu, pergi kenuri kahwin dan nak buah tak kena layan. Tuan-tuan bayangkan tu. Kalau kita ni jenis takabur kan, balik, betul tak? Haram betul budak ni. Kan? Balik. Tak boleh tuan. Memang kita kena belajar. Kita kotuk diri kita ni supaya jangan sampai, memang setan ni tolak sifat tu kan. Kita tolak ke bawah, tolak ke bawah balik. Dia takabur ni sampai tuan-tuan, tak percaya kan, tuan tengoklah ambil selipar tegang. Tiba-tiba selipar lawa tuan-tuan tu yang cantik tu dihimpap pakai selipar Jepun sempong, betul tak? Tengok dia kuih selipar buruk, pum tadi. Puih orang tu mencari selipar dia tuan. Jangan. Tak payah nak jadi raja pun zalim ni tuan. Nak jadi takabur tak jadi raja dah. Bila tuan-tuan boleh selipar mahal je. Oh, tuan-tuan tengok. Bila tuan-tuan mula pakai kereta mahal je tuan. Rumah macam pondok bas ni, kereta mahal. Cuba tengok dia buat kereta tuan. Kan? Saya kalau kereta kancil potong saya gilang-gilang tu. Suka hati dia, kulu-kili. Tak nampak takabur. Dia act tu, kan? Tapi kalau kereta bosan tuan, tu nampak tuan. Dipotong sayur kita tuan, terkeneneng kita buat macam ni kita. Sifat tu adanya. Sebab tu kalau kita ada Allah Taala beri kelebihan sikit, jaga-jaga tuan. Iya. Tuan-tuan faham ke tak faham? Saya pun tak faham tuan ni. Agak-agak tuan faham lah. Katalah orang lelaki dia beli jubah mahal sikit. Saya jarang beli jubah tuan. Jarang beli jubah. Jubah yang ada saya pakai ni semua subsidi dia bagi. Ya. Kadang molong. Sebahagian jubah saya tuan dah 20 tahun lah semua. Semua orang tak percaya. Budak-budak pejabat situ saya pakai baju pejabat tu. Dia kata lawa lah baju tu ni. Dia tak tahu baju saya tu dah 15 tahun. Jadi semua subsidi. Tapi bila dapat walaupun subsidi, kan, dapat tahu ini yang paling mahal kat Mekah, dia mula semayang tu dia dah kambang. Padahal orang tahu pun tu jubah kota mahal tu. Faham tuan-tuan? Iya. Bukan senang. Bila dapat nikmat tuan-tuan keluar takabur tu capek benar. Nyamin. Dapat minyak wangi kan. Kita pakai. Tengoklah sekarang tuan. Dia kambang masuk. Bila orang tanya minyak wangi apa ni? Ini paling mahal tu dia. Dia pun mula sifat takabur tu keluar, mandang orang rendah. Iya, sebab tu tuan-tuan apabila kita dapat nikmat yang lebih baik daripada orang lain pemberi Allah Taala, pastikan jaga-jaga tuan. Itu silap-silap cara kan jadi ni kekasih iblis ni, takabur. Kemudian yang ketiga, wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi maza yunfik. Dan orang yang senang, orang yang kaya. Orang kaya ni mana bukan fakir, bukan miskin lah. Kaya lah tu. Kaya ni tak semesti ada gulung besar kan. Mana lebih daripada paras fakir miskin tu, kaya lah tu. Kan? Tetapi dia tak kisah daripada mana dia ambil harta tu.
Cara botu ke, cara haram ke, curi siang ke, curi malam ke, ya? Dia tak peduli. Dan seterusnya pula, wa fi ma za yunfik, dia pun tak kisah kat mana dia belanjakan duit tu. Program agama pun dia sponsor, program maksiat pun dia sponsor. Ada tu. Dia rasa dia dah banyak sponsor program maksiat kan, sponsor lah sikit kat masjid tu. Dia nak qada sikit. Dia tahu juga tu tuan-tuan, debit kredit tu. Bila dia nampak dah banyak berdosa kan, ambil lah follow sikit kan. Dia pun dengar juga kuliah-kuliah ustaz tu. Sesiapa memberikan kan fisabilillah, sesungguhnya dia akan mendapat pahala sama macam fisabilillah. Dia pun hantar duit ke Palestin. Baguslah tu. Kan eloklah tu. Itu tak adalah masalah. Cumanya orang kaya yang macam ini tak kisah mana dia dapat, tak kisah mana dia belanja, dia tak ada kira-kira akhirat besok, maka orang ni seorang daripada kekasih iblis. Tapi macam kita ni clear sumber kita kan, tak ada apa sangat. Apa nama. Tapi ada juga imam yang ambil duit, bukan imam sini lah. Sakit betul kepala otak. Apalah mula rupa ikut ajaran sosial. Seminggu lah sab duit masjid. Dia tak makan sendiri, dia bagi kek syekh dia. Ada juga itu nak bagi syekh pakailah tu, dia kata habis atau masjid ambil. Ada imam seorang. Bila saya cerita ni tuan-tuan tak percaya kan. Hantu-hantu je ni banyak yang 9 tu. Puan mengasih ni, nak mengasihkan. Sian. Bila dia baca Fatihah tu ramai kita ngamin tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis sekampung ngamin dia tuan. Habis dia susah duit tu bagi kat syekh dia. Yalah tuan. Kadang dipanggil apa? Belief apa, sistem dia macam tu. Dia ada belief system dia. Ambil duit orang jadi Robin Hood, bagi kat orang lain. Boleh dia. Ada juga orang macam tu. Kan? Jadi tuan-tuan, saya sendiri pun hati-hatilah. Hati-hatilah tuan. Jangan kita jadi kekasih iblis. Apa dia? Ada harta tapi kita tak kisah di mana kita dapat, dan ada bila dah ada di tangan tak kisah mana nak belanja. Berhati-hatilah. Kita cuba jauhkan belanja daripada perkara yang haram. Kita cuba jauhkan belanja daripada perkara yang syubhah. Kita cuba jauhkan belanja daripada perkara harus yang melampau-lampau. Perlahan-lahan sikit tuan-tuan dalam hidup ni, perlahan. So iblis suka macam tu. Kenapa? Sebab dengan kekayaan tuan-tuan tadi, tuan-tuan boleh buat pahala lebih banyak. Boleh banyak buat kebaikan. Tapi apabila kita ni cenderung gunakan duit tu pada yang tidak sepatutnya, benda yang haram, benda yang syubhah, harus berlebih-lebihan, akhirnya kita susah nak buat benda baik. Betul tak? Saya selalu bagi contoh ni, nak tunjukkan orang Islam kat Malaysia ni kuat tuan-tuan. Sungguh orang Islam kat Malaysia ni tuan kuat sebenarnya. Tapi dah jadi kekasih iblis ni payah. Saya tengah ngumpulkan yang saya sebut minggu sebelum ni, 700,000 wanita. So ngumpul lelaki payah tuan. Ngumpulkan orang perempuan senang. Dia pun ada ulama' lah pesan kat saya. Kata sebelum saya meninggal, saya rasa dah lambat ni Datuk Zaidi. Umur dia 83 tahun. Dah lambat lah saya ni. Kita dah lambat nak buat, tapi kita tak tahu lagi kiamat bila, kita buat je lah. Dia pun longan, Datuk Zaidi kena jaga wanita Malaysia ni. Sudah, saya pula yang konon tuan. Dia kata sebab wanita ni adalah yang melahirkan para rasul, yang melahirkan para nabi, yang melahirkan para awliya, yang melahirkan para salihin. Kalau wanita ni Ustaz Datuk tak jaga, kita tak jaga, akhir dia melahirkan tu penyamun. Betul kat fikir-fikir betul juga. Baru ni Jabatan Agama buat program, bukan buat program lah, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia ada 10 orang budak yang dalam dia punya apa, parol dia kan, parol dia budak nakal lah.
nakal sangat lah tu. Tu sebab dia kena tindakan buat amal kerja sosial. So agaknya rakan-rakan JKM pun selain daripada input biasa, dia nak bagi input agama lah. Selalunya budak nakal ni dia bagi input biasa ni tak jadi elok tuan. Dia nak kena letak input agama je. Jadi rakan-rakan saya di Jain ni ada sedikit lah kepandaian dia tu. So dia buat program 3 hari. Buat program kubur lah, apalah tuan. Akhirnya insaf budak-budak tu. Pada hari terakhir tu kita suruh dia tulis surat ke Omak. Nak tak kau baca ke Omak kau besok bila balik? Dia dah insaf sampai tahap tu lah. Saya akan baca dia. Pada hari dia tulis dan dia baca tu, belum balik rumah ni. Kita kata, nak tak kau baca ni ke Omak kau bila balik rumah? Dia kata, nak. Dah insaf lah. Dah. InsyaAllah saya baca. Sebenarnya Omak ada dalam bilik belakang surau tu. Bila time baca, dia ngadap sini. Jadi tak nampak Omak belakang tu. Jadi kita bawa Omak perlahan duduk belakang dia. Dia pun baca lah. Sabar. Dia. Tahu tak apa hal dia orang ni tuan? Omak tu tahu apa kali kena pelempang dia tuan. Tuan-tuan. Sian Omak kan. Omak baik lah tu. Baik kena tuan. Anak yalah buruk-buruk pun anak dia ni. Itulah lama dia kena pelempang tuan. Iya. Lepas tu bila dia dah baca tu, betul kau nak baca kat Omak kau ni? Betul kau nak peluk Omak kau ni balik ni? Betul Ustaz ni kan. Lepas tu kita suruh pusing belakang. Tengok Omak, ya betul dia lurus Omak kan. Jadi orang perempuan ni penting. Jadi saya cadang dengan kawan, cuba kumpul 700,000 wanita yang mana mereka ni ada cita-cita nak mendirikan masjid setiap minggu. Orang lelaki lain masjid nak dia buat orang perempuan ni masjid betul. Dia tak ada buat masjid lain lah. Kita ada macam-macam masjid kita boleh buat. Masjid daerah boleh buat, masjid negeri boleh macam-macam. Orang perempuan ni tak ada. Dia masjid tu lah. Kalau besok lah sedar senyal lah. Ni tak wajib ya. Sedar senyal orang. Adakah anda setuju untuk bina masjid setiap minggu? Setuju kan? Adakah anda setuju untuk menyumbang RM10 setiap minggu? Setuju. Adakah anda percaya bahawa kita boleh buat masjid setiap minggu? Kan? Percaya dah kan? RM10 ya. Berapa efek anda? Kalau 700,000. 7 juta. 7 juta. Minggu ni satu masjid baru. Kan? Kuat kan? 700,000 ya. Bukan ramai. Itu bagi RM10. Kalau bagi RM100. Cerita bayangkan. Sebulan je RM100. 70 juta sebulan. Kuat kan? Kuat. Sebab tu dah fikir, campur dengan ulama semua beri nasihat. Saya kena abai lah tuan-tuan ni. Tak nampak, tak ada harapan. Sebab hari Jumaat punya sumbangan kocik pun lah. Datangnya beribu, dapat sikit. Iya, ada satu masjid kat Jalabu Malay sebut masjid mana. Kan, tapi saya selalu sebut tu. Dia pengurusi pun faham lah. Kami ni asyik sebut dekat Datuk kan. Dia jemput saya ceramah. Tak dapat poi pun tuan. Siap durian tuan. 2 kereta tolak nak bagi. Gitu. Ada satu masjid dekat kawasan tu. Allah tuan. RM650 collection ni setahun. Apalah nak dibuat duit RM50 tu. Saya pun kesian tuan. Kita pun berilah dia peruntukkan RM30,000 untuk bayar bil api, bil air. Sian kan? Sampaikan dalam kepala saya terfikirlah, saya nak buat masjid perempuan lah. Itu ada kawan kata, ini berfikiran osah batu berbeza dengan jumhur ulama Datuk tadi ni tu. Saya nak buat masjid perempuan, depan masjid lelaki, belakang masjid perempuan. Kan? Macam ni dia tak puas hati ni. Dia ujung-ujung, pinggir-pinggir kata dia. Kan? Kita tak boleh kau betul-betul dia tengah. Jadi kan? So, saya cubalah buat. Kalau orang setuju lah. Negeri Sembilan ni ramai tak setuju Bila saya buat, tak setuju. Bila saya buat, tak setuju. Bila benda laro, elok pula dia pakat buat. Saya kadang-kadang ada rasa nak mencokik ni tuan. Ya. Boleh buat puan InsyaAllah nanti saya ada orang ya. Nak tengok berapa ramai yang datang kelas subuh ni.
Tapi yang datang kelas subuh pun tak sanggup, yang tak datang lebih tak ada apa lah tuan. Kalau 7 juta collection dia seminggu, di kawasan tertentu boleh buat 2 masjid. Tuan. Tuan tahu tak kawasan mana? Bayai. Ada dalam ni orang Bayai. Seorang tak ngaku. Dia ada 2 Korea tu, Bayai lama, Bayai baru. Dua kadang-kadang tak cukup jemaah. Kan kalau buat masjid 3 juta pun mangkuk jamban pun dah 24 karat omeh kan. Hebat. Tapi oleh kerana kita ni banyak membelanjakan duit kita pada perkara yang haram, 1, perkara yang syubhah, 2, benda yang harus tapi melampau-lampau kan. Sekarang ni kan kita pakai order masuk rumah kan, order saya pun pandai ni, saya pun dah pandai dah. Dia pandai ni sebab hajat sebenarnya. Saya nak bawa garam tuan-tuan, bila ngajar-ngajar macam ni pun lupa bawa tuan. Bawa garam. Macam mana nak bawa garam? Takkan garam nak buat dalam kampit kan. Yang kita nak cocah tu kan. Tuan-tuan pun tak ada siap garam. Itu kosong kali siap garam. Bukan beli garam dapur tu lah, tu capek padam orang tu. Kan. Beli garam yang mahal sikit lah. Celtic salt ke ataupun Himalayan salt kan. Tak. Alah tuan-tuan, 500 gram tu 5 tahun 2 hari baru habis. Iya. Kita bukan nak ambil cubit seronggam dapur tu. Tak, 2-3 bulan tu masuk itu. Jadi puas mikir, macam mana nak letak dalam apa ni? Mulalah setan sampai ni. Google. TikTok. Saya pun TikTok. Search. Tiny bottle. Kan, ataupun tu mini botol. Dia pun keluar ada yang berkonan kan. Kadang saya pun botol kecil ni RM1.5. Lepas tu saya tik lah 1. Dia punya upah hantar RM10. Macam mana kayo dapat 1 bosan upah hantar RM10. Jadi setan pun sebut lagi 10 boleh 10. Betul tak? Saya pun 10 plus tap 10. Bayar. Kan? Tuan-tuan terlalu ingat saya tak pandai. Tuan-tuan, pandang-pandang sikit. Pandai. Itulah terbabar orang rumah saya. Tin. Datuk Zaidi. Dah pandai kau? Tapi tuan-tuan, kita ni bila setan dah menguasai kita kena copek batu kan. Saya pun isi garam. Lepas tu bagi ke orang yang sebotol, bagi ke orang yang sebotol. Selamatlah sikit. Habis semua botol. Dah saya punya pula tak ada balik. Tuan. Saya punya ada itu hilang. Tak mana saya letak kan. Tu orang rumah sekobar. Dede. Itu dia. Kan? Itu saja nak cerita tuan kan. Senang belanja benda harus ni kan. Sebab tu kita kadang nak selokah pun payah. Cuba tuan-tuan limitkan beli benda harus tu. Jangan melampau beli. Boleh tak? Ini setiap minggu beli baju baru. Kan? Orang tu pun dah tahu dah saiz badan tuan rumah ni. Saiz badan tuan rumah ni. Saiz XL, XXL tu. Rumah ni SSL. Dia dah tahu tuan-tuan. Tuan-tuan order baju setiap minggu. Walhal keperluan baju kita tu kemungkinan 6 bulan sekali ya tuan-tuan. Kan? Tapi dek kita buat perangai macam tu, maka RM10 nak buat masjid dia tak payah bagi lah. Betul tuan-tuan? Tapi kalau campur yang lelaki ni kan, tuan-tuan, bukan seminggu satu masjid, hari-hari buat masjid. Ya tak? Okey. Ini saya punya strategi lah, tapi dah sabut dalam ni kan, main muat satu. Saya tengok nanti. Okey, sikit lagi tuan Kemudian yang keempat, wal alimul ladzi saddaqal amira ala jurih. Ni satu lagi tuan-tuan. Iaitu orang alim yang membenarkan kezaliman pemimpin dia. Betul. Pemimpin tanya, kalau saya ambil duit orang miskin ni, saya gunakan untuk faedah yang lebih ramai, okey tak? Tanya alim. Okey, itu okey. Itu adalah pemikiran yang strategik. Gitu. Aduh, orang alim menjobot ni pun satu hal juga tuan-tuan. Hancur dia buat
Setan macam ni, iblis tengok, oh my friend. My friend tu tuan-tuan. Yang ini pun payah juga tuan-tuan. Tapi taklah semestinya kita nak menegur tu depan pandang orang ramai, tak semestinya tuan-tuan. Saya kadang-kadang pun ada juga, kadang-kadang dalam keadaan tentu saya rasa tak betul kan, saya pergilah jumpa. Saya telefon jap, boleh tak jumpa jap? Saya pun berilah tahu. Sama ada dia ikut tak ikut cerita dia lah, tapi beritahu. Beritahu. Sebenarnya tak boleh, yang betul macam ni, sebenar macam ni, sebenar macam ni. Tapi kalau dia fikir dia pandai, ikut suku dia lah. Tak lama lah, jangan risau. Dia kalau nasihat tak ikut ni, tanda nak kiamat lah tu. Itu je. Saya tahulah, kalau saya jumpa sekali tak dengar, 2 kali tak dengar, 3 kali tak dengar, dalam kepala saya tak lama lagi tutup lagi. Betul je. Tak lama lepas tu habis lah. Okey. So orang alim sekalian, jagalah pemimpin anda. Cakap yang baik-baik, nasihatnya yang baik, insya-Allah. Kalau almarhum Datuk Umar dulu mati dia sebut nak mati dia. Oh itu dan tu tak terbuat saya dah. Saya belum terbuat dia. Tapi saya mentadal dia boleh buat. Saya macam nilah, aku macam nilah. Aku fikir benda tak betul. Kan dia main aku je kan. Tapi kalau kau buat kau nak mati dia. Macam saya sebut tu lah, saya tanya dia, saya nak beli motosikal Kojo Bulang Kuala Lumpur, naik ke tu kancil tuan-tuan, walaupun kancil kuih batu minum minyak tuan-tuan, RM30 tak lagi sehari tuan. Yalah bawa pun mencicit kita tu bawa tuan, 80 ampere kilometer kot kan, mana nak bawa 60 tuan, memang 1 ampere lah. Saya beranjak kalau Mercedes Koja je, selalu tu semua saya tu kancil saya tu pun 140. Dia lampu kat Mercedes baru saya ke topi. Pum potong macam ni gitu. Memang hari-hari 30 tu RM15, RM45 tiap-tiap hari. Kita bukan gaji besar. Saya pun jumpa almarhum Murtada, Tok, tak terlayu lah Tok. Dah kena tukar ni, memang tak mampulah. Anak pula ramai. Urusan kat sini lagi. Saya memang 6 tahun saya kerja di Jawi tuan. Boleh kata sebulan ni saya makan tengah hari. Bayang tu. Selain itu tak makan. Sampai pengarah Jawi cakap, Ustaz Zaidi ni dia memang puasa hari-hari kot. Dia tak nampak saya makan kat kantin. Itu kadang-kadang ada mesyuarat kena ganti suka hati saya. Ustaz Zaidi boleh ganti saya tak? Boleh. Apa sebab tuan? Dapat makan tu. Iyo tuan-tuan, kalau tak tengah hari dan jenis. Lepas nak cerita tadi tuan-tuan. Lepas tu almarhum Murtada. Habis kau nak buat apa? Naik kereta api tak boleh tu. Pukul 5.32 saya dah terpacak dekat tu. Lepas tu kena bayar pula parking. RM5 ke RM3 masa tu. Kan? Sama je deh. Kan? Jadi kau nak beli apa? Saya nak naik motosikal. Kau nak mati deh? Langsung tak boleh tuan. Tak ni. Lepas sekarang tengok motor terfikir macam tu. Kau nak mati deh? Tak jadi tuan. Tu almarhum boleh lah dia main mati ni kat mulut dia. Lawan-lawan dia. Kau nak mati deh? Langsung orang kata, tak tu okey tu. InsyaAllah kita ikutlah ni. Walaupun dia orang besar. Hebat dan sebelum sampai lagi tahap tu lah. Okey. Kemudian dia kata wattajir al-khain, pedagang yang curang. Curang ni bukan makna dia ada perempuan lain. Curang maknanya tipu lah, tipu timbangan. Yang selalu nipu ni sama ada pemborong atau pengedar saya tak tahu. Buah-buah kat Malaysia ni atau dunia ni, dia dah lo grade dia siap, betul tak? Ini grade A, ini grade B, ini grade C. Dah siap kan? Tapi kadang-kadang bila kita lebul buah ni, ada yang besar-besar penumbuk tu. Ada yang kecil besar ni kan. Dicampur sekali kan.
Rogo tuan sederhana. Nak kata mahal tak? Nak kata rendah tak? Kan? Selalu macam buah duku. Kan? Dia campur macam tu lah. Kan? Kalau botol daripada pembekal macam tu, okey. Tapi kalau kau memang ambil tempat lain, campur, group sekali, jual go lain, itu tak okey. Itu dipanggil khain ataupun curang. Kan? Khain ni khianat. Dan khianat ni memang dagangan iblis apabila berjumpa dengan orang berniaga. Khianat. Kalau dia jumpa orang alim, dia berniaga barang dia hasad. Orang alim ni rumah dongki. Kan? Dongki. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan peniaga, jangan khianat. Cik berjujur ya. Peniaga yang jujur tu ma'asrafil safaratil kiramil bararah. Dia akan duduk dengan orang yang baik-baik di syurga Allah Taala. Jangan risau. Tuan-tuan nego elok-elok. Lagi tuan-tuan jujur dalam perniagaan, lagi ramai customer. Jangan tertipu tuan. Jangan tipu-tipu. So Nabi SAW pergi pasar, ada sahabat Nabi dicampur antara tamar basah dengan tamar koring kan. Disuruhnya yang basah tu, dinaik yang koring belatih. Jadi dia boleh dicedok tu tuan, dengan basah-basah bawah masuk. Itu yang selalu berlaku dengan kita pun. Iaitu tajir. Khain. Ini juga seorang daripada best friend kepada iblis. Wal muhtakir. Dia muhtakir ni apa? Penyimpan, penimbun makanan asas. Muhtakir ni orang yang monopoli. Dipanggil bukan yang selalu menyuruk barang ni. Dipanggil apa? Ya? Pembekal ni tapi dia suruk barang. Contohnya tuan, rogo barang A. Kita contoh ambil apa tuan? Sekarang ni boreh lah kot. Boreh, orang cakap boreh sekarang ni. Boreh tu ada sebenarnya tuan. Boreh tu ada sebenarnya. Apa pula boreh ni? Orang Pos Kincan buat, orang Kuala Selangor buat, sebahagian di Negeri Sembilan ada, di Pahang ada, semua ada tuan. Di Kedah, Perlis, Perak tu. Sepanjang highway tu padi kan? Tapi mana pun ya? Bimbang-bimbang ni dia menyuruh barang. Suruh ni barang tu. Supaya apa? Bila orang dah tak ada besok, dia boleh naikkan rogo. Ataupun apabila rogo naik, boleh keluarkannya. Biasa kan itu kan? Yang kita ni pula jenis tak boleh tahan. Itu satu lagi. Sebenarnya tuan-tuan, kita ni ada kuasa dia panggil. Kuasa pembeli. Kan? Kuasa beli. Kuasa beli tu kat kita. Tuan-tuan. Walaupun ada. Walaupun ada juga orang cakap macam ni kan. Tapi tuan-tuan marahlah kat dia. Tapi kalau roti mahal tuan-tuan. Sama roti. Nyak nolin ni makan ni. Kan? Kalau 2 minggu kita tak makan tuan-tuan. Mengelupu lah dia turun lah roti tu. Betul. Tapi bila ramai orang boli ni dia dah terkabur keluar balik tuan. Kabur. Naik. Dan kalau kita baca kitab fitan dalam Sahih Bukhari, memang salah satu daripada fitnah akhir zaman adalah al-atharah. Atharah ni apa? Sesuatu benda tu dimonopoli. Satu orang yang mengeluarkan benda tu. Suka hati dia lah. Ada di satu negara tuan, pembekal elektrik ni. Satu dia pembekal elektrik. Ada sebuah negara. Macam Australia ada 3 kan. Saya tengok lah. Tapi ada satu negara ni, satu tu yang pembekal dia. Mengikut orang kampung negara tu, bila rumah tanah dia jauh ke pedalaman, tiang elektrik tu sponsor 2 je. Ataupun 3 je. Katalah nak sampai ke rumah ke tanah dia tu, kono 7, 10 tuan. Jadi 7 tu kono bayar. Faham tak? Dia kono 10 batang tiang, 3 percuma, 7 tu kena bayar. Katalah satu tiang tu 300, dia kena bayar 2,100. Di negara tu lah. Ada saya baca lah. Kemudian, apabila tiang elektrik tu dah sampai tanah lot dia tu, tak berapa lama lepas tu, 6 bulan lepas tu, jiran sebelah tu buka pula tanah. Kan?
Dia tak ada bayar apa-apa. Sebab apa? Dia dapat pakai satu batang ya pun tuan. Yang elektrik tu. Tak kena bayar. Habis orang bayar 7 tadi melopong ni tengok. Tuan faham tak maksud saya tu? Oh, ini incredible tuan-tuan. Saya harap kat Malaysia tak macam itulah. Okey. Wazani, dan orang yang berzina. Ini sebab itulah kita jaga-jaga kan. Pada saya fikiran saya ialah kahwin ni mudah-mudah kan. Tapi budaya kita tu kadang-kadang jadi susah. Bila jadi susah, nak zaman sekarang. Zaman kita makin tuan-tuan, kita punya selera ni tak kuat. Selera kita ni kurang sikit. Ya, nak selera macam mana tuan? Makan pucuk mani, pucuk labu, kangkung ke tengah air. Kita tak ada apa yang kita makan. Ayam tunggu orang Kelumpu balik. Kalau mak saya lah, kak saya balik tang Kelumpu, masa tu lah suruh saya ngoja ayam. Koja ayam tadi tu, koja lah gitu. Sebab kak kita tang Kelumpu. Kalau tak pahit, kau makan ayam, pahit tu pahit. Sorry to say lah. Tak ingat. So makan ayam tu tuan. Orang tang Kelumpu kau tahu nak datang, wah dia pun mula masak ayam. Kan gondang ayam bagai. Kalau tak ada tuan, kangkung, pucuk labu, pucuk cemporai. Dia mana ada selera pula. Tak ada. Tengok orang kawan semua mandi dekat sawah tuan, tutup daun kelapa. Tak ada kita ngintai dah. Mana ada. Oh, kita lelaki zaman dulu very very gentleman. Kita jadi bukan ngintai macam tu. Tak ada tuan. Ada tak? Sesama mandi kat bonda tu. Parit sawah tu kan. Sama mandi tu. Tak ada musik lah. Kalau nak usik bonda pun kau ada lintah kat punggung ni. Itu je lah. Tak ada, kita selera kita kurang sikit ni. Budak sekarang tuan-tuan, tingkatan 6, debab tuan-tuan, tahu tak? Macam ni dia makan ayam hari-hari. Macam ni tuan-tuan, selera tuan-tuan. Dia tengok ustaz pun macam ayam panggang tu tak? Saya mengikut cerita kawan-kawan saya kat sekolah. Anak murid sekarang ni kata ancaman lah jadi. Ya ke? Kita makin tengok ustazah, kau tengok cikgu, kita malu kan? Budak sekarang ditonung ustaz dengurat ustaz-ustaz yang muda-muda tu memang parah lah tu. Ustaz boleh tumpang balik teh. Tuan-tuan, daring. Dia makan ayam, makan daging, makan ayam, makan daging, makan ayam, ikan daging, ayam, ikan tolu. Tuan-tuan bayangkan. Oh, tuan-tuan. Jadi dia punya nafsu syahwat itu tinggi. Dan kita pula tuan-tuan nak melepih dan nak menikah ni pula kita mikir, ni rumah sekarang 500,000 apa semua. Kita kahwin pun makin mana ada rumah tuan. Siapa sini kahwin ada rumah angkat tangan? Tuan-tuan makin kahwin, sebelum kahwin tu dah ada tilam angkat tangan. Mana masa tu hati cekam mengkurang dia. Saya kampung saya tu kalau orang perempuan nikah, orang baru nikah, saya baru terfikirlah masa tu kita tak tahu kan, tak faham. Macam mana dia malam pertama tu rumah bukan 2 bilik kan? 2 bilik. Tarik lansi tu saya fikir-fikir balik. Kalau zaman sekarang parah ni. Saya ada anak usul saya seorang tu. Dia kahwin tuan. Bayi balik mak mentua yang perempuan ni. Tak ada pintu bilik Sewa hotel malam tu. Sewa hotel tuan. Tak boleh tidur. Punya susah tuan kan. Tapi kita okey lah. Tapi budak sekarang tak boleh. Kita nak rumah siap, apa semua siap tu, budak tu tak nikah tu. Dah pewai baru nikah. Pewai tu pewai. Quite senior lah. Bahasa Negeri Sembilan pewai. Kan? Dah kotai tu kita. Akhirnya budak-budak melibat diri dalam zina. Pada saya lah. Tapi ini payah sikit lah. Segi undang-undang pun saya pun fikir tak, supaya janganlah susah mana. Kan? Tapi payah lah tuan. Tak payah nak buat apa. Saya cuba juga supaya mudah kan, tapi payah. Akhirnya berlaku perzinaan. Lebih ramai anak luar nikah dia pun.
akan dihasilkan. Na'udzubillah. Walhal ini tuan-tuan, kalau anak kita tu memang dah pakai minyak wangi, tanda nak nikah, nikahkanlah. Kalau dapat cucu pun cucu yang halal, tak apalah, kita jaga tuan, takdir Tuhan atas kita, kan? Tapi kalau dapat cucu yang tak halal, macam mana salah budak tu ke? Sian kan? Sian tuan. Sebab tu sesamalah kita jaga tuan ya. Wa akilur riba, dan makan riba. Yang ini bondo yang paling payah nak dibuang zaman ni, zaman akhir zaman ni. Semua perkara dan sikit banyak ada riba kan. Wal bakhilul ladzi la yubali min aina yajma'ul mal, dan orang bakhil yang tidak peduli daripada mana dia dapat. Dia bakhil tapi mana dia nak ambil dia tak peduli. Ini pun kawan-kawan iblis. Sebab bakhil ni tuan-tuan menjadikan umat Islam tu tidak produktif. Boleh faham tak tuan? Maknanya economic change tu tak berlaku. Change. Rantaian ekonomi tu tak berlaku. Sebab semua orang kedokut. Semua orang kedokut kan. Bila tuan-tuan tak ada sifat nak bersedekah, tak ada boleh lebih, betul tak tuan? Tak ada boleh lebih dah. Kalau nak beli keripap, tuan-tuan ada 2 orang kat rumah. Dah lama kan? Dah sini ya. Keripap duduk 2 orang. Orang rumah pun gigi tak ada, kita pun gigi tak ada. Dah tentu yang lipik kat ujung tu, yang koreh tu kita buangan. Saya dah tengok sepasang orang tua yang tu dibuang kan. Sebab apa tuan? Kalau kunyah yang tu mononoi tuan. Tam tekono gusi tu, puai betul keluar. Dia tinggal gusi tu tuan. Yang lipat tu, faham tak? Tuan-tuan pandai tak lipat ujung tu? Ini semua pakai tuang ni. Kan? Esei ni makin jadi anak dara tuan-tuan saya ni kat rumah. Mak saya kalau buat kuih, tak ada. Dah. Kan? Banyak apa? Macam itulah kerja saya. Cap. Pandai saya ni tuan. Tapi kalau muda mungkin boleh menantu ni, dah tua ni salah tuan. Dek kodokut tu boleh 1. Balik rumah buat sebiji. Ni kau ni sah. Kau sebelah, abang sebelah. Mana nak untung orang jual keripap tuan-tuan. Kalau ada kat jibui tu lah pesen orang Oh biji keripap laku tuan. Dia kalau Jadi bila kita ada sifat nak bersedekah ni, dia akan boleh lebih sikit. Boleh 5 dia kan. Kan kita beri 2 kat jalan. Betul. Ini kodokut, kopiting, tangkai joring. Tapi dah lah kodokut, tak kisah. Tang mano dapat, tak kisah. Tapi kodokut, keluar langsung tak ada. Mati-mati tengok 4 juta kotor tuan. Ada tuan. Orang mati, dulu hidup macam ni tuan-tuan. Orang bori ambil. Lepas tu tengok pula tu orang bori tu. Dia tak cukup ni dah. Orang pun tambah lagi. Orang tak bakhil macam dia. Dia simpan. Mati 3 juta duit dia. Oh tuan-tuan. Lepas tu dia dalam kubur tu golap. Kerakut. Mana ada sedekah. 1 minggu 1 masjid. Kita cakap kepada dia kan. Apa nak guna masjidnya banyak. Dia. Dapat sujud dah lah. Dia. Kapet dah berabuk ni. Alah Nabi kena teh pasir tu dia. Oi kalau orang kelakut ni tuan-tuan tak payahlah berunding. Saya ada orang kampung, orang tua kampung ni tuan. Bapak kodokut dan statement tu tak? Statement tu. Dia daripada perkataan estimate. Dia kadang bergali juga orang kampung ni. Orang tua tu statement orang tu tadi. Mana statement ni mana dia bajet betul. Dia tak ada nak lobby-lobby ni tak ada. Oh statement tuan. Usahlah duduk kat Besikar. Kat Besikar pun dia mari tu. Anak Ramli ke okey disambut nama abah kita. Ada orang tua seorang tu. Maaflah tuan. Tapi hati baik tapi mulut macam tu. Oh tuan-tuan. Satu hari kunuri kahwin pakai kawah dia. Saya ni memang masa daripada muda tuan, saya suka duduk dapur.
Saat duduk dapur ni saya tak jumpa orang, jadi sedap. Jumpa wan-wan, acik-acik, konyang tuan. Awak orang susah tuan, nak dapat makan nonih ni kan senang. Duduk dapur terlepek lah tangkai nonih tu, habis tuan. Koda-koda lidah. Rasa lidah ni dah tak ada rasa apa tuan. Tapi dek nonih tu jarang sekali dapat. Macam tu lah, makan tu kan. Jadi saya ni pun tengok, ada tempurung. Kayu dah habis, tempurung ada. Saya pun ambil tempurung letak bawah kawah tu. Bakar lah kan. Saya punya orang tua tadi tu. Di, kau ingat Ramli ada duit nak ganti kawah orang tu? Orang kampung kan. Ni mesra itu cara kan. Kau ingat Ramli ada duit ganti kawah orang ni? Sebab kalau bakar kawah pakai tempurung ni memang pasuk kan. Pasuk. Payahlah cakap orang sini. Semua nak kena elaborate. Posuk ni tuan, bawah tu bocor besar. Dia kalau tirih kocik. Dia posuk ni tuan memang habislah. Dia bahaya api tempurung ni memang panas tuan. Sampai tahap tu dia punya estimate dia tuan. Kemudian dia kata wasyaribul khamri al-mudamminu 'alaiha. Peminum khamar ataupun arak yang mabuk kerananya. Yang ni jadi penagih. Dia jadi penagih arak. Mana tak minum arak tak boleh hidup. Tak minum arak tak boleh hidup. So, ke-10-10 itulah yang disebut sebagai kawan-kawan kepada iblis. Jom kita tengok tuan, ada tak kita zalim? Ada tak kita ni bakhil? Ada tak kita ni mutakabur? Ada tak kita ni nyimpan barang? Tengok tuan ya. Kalau ada tu kita keluarlah. Nak matilah lah. Jangan simpan-simpan perangai-perangai buruk ni. Buang-buang, buang perlahan, buang. Kan? InsyaAllah. So, bergaul dengan orang baik ni, dapatlah dia punya apa itu. Dapatlah dia punya vibe itu kata orang sekarang. Dapat gelombang tu. Tapi kalau kita kawan dengan iblis balik semula, memang macam tu lah perangai. Takabur dan sebagainya. Dan siapakah kekasih musuh kepada iblis ni? Tadi kekasih kan? InsyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan, insyaAllah. Cukup sekadar itu aku quli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah.